Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Selamat kembali ke dalam channel Alam Hijau. Okey, untuk hari ini cikgu akan menerangkan pendidikan jasmani dan kesihatan bagi tingkatan 5, unit 2 berkaitan dengan tajuk pemakanan. Pelajar boleh rujuk pada buku teks pada muka surat 166. Okey, standard pembelajaran untuk unit pemakanan ni adalah yang pertama, menjelaskan maksud pengurusan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat, mengaplikasikan kemahiran pengurusan diet seimbang dan sihat mengikut keperluan diri, dan yang ketiga, menilai kepentingan pemilihan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat. Okey, kita tengok statement di bawah ni. Dalam statement ni dia tanya, sejauh manakah kebenaran seorang yang kurus memiliki metabolisme yang tinggi, manakala seorang yang obes memiliki metabolisme yang rendah. Okey, walaupun dua individu mempunyai berat badan yang sama, individu yang berotot, mempunyai metabolisme yang tinggi berbanding individu yang mempunyai lemak. Kebiasaannya, kurus atau gemuk seseorang individu itu diukur dengan menggunakan kita panggil sebagai indeks gisim tubuh. Berat badan bergantung kepada keseimbangan kalori yang diambil dengan kalori yang dibakar. Metabolisme ialah proses. Metabolisme adalah satu proses, iaitu kita tukar. Proses kita nak tukar makanan kepada tenaga. Ketika proses ini berlaku, kalori daripada karbohidrat, lemak dan protein bergabung dengan oksigen untuk membebaskan tenaga yang diperlukan untuk tubuh berfungsi. Remaja memerlukan makanan dan vitamin secukupnya untuk pembesaran dan kesihatan berterusan. Berikut adalah inisiatif yang telah diambil Kementerian Kesihatan Malaysia seperti program Pinggan Sihat Malaysia. Nanti kita akan tengok apa itu program Pinggan Sihat Malaysia. Tujuan dia adalah untuk kita nak sedarkan masyarakat agar mengambil makanan dalam kuantiti yang sewajarnya. Cuba kita tengok gambar rajah yang terpampang ni. Okey. Kalau kamu tengok sini, gambar rajah ni menunjukkan adalah makanan. Kalau kita tengok makanan, kita ada buah-buahan, kita ada buah strawberry, buah anggur, and then tomato, dan kita ada sini ayam dan juga nasi. Ini maksudnya makanan tu bersifat seimbang. Dan di bawah ada gambar rajah menunjukkan bersenam untuk kesihatan diri dan amalkan pemakanan yang sihat. Okey, seterusnya kita nak pergi tengok apa itu pengurusan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat. Kita nak bincang pada pasal tadilah yang cikgu cakap tadi, program yang telah dijalankan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu Pinggan Sihat Malaysia. Okey. Pengurusan diet seimbang ni bermaksud amalan pemakanan yang bersesuaian dengan keperluan diri seperti dalam piramid makanan Malaysia. Diet seimbang memerlukan pengambilan makanan yang cukup untuk keperluan tubuh yang mengandungi nutrien yang lengkap seperti karbohidrat, vitamin, mineral dan air untuk tubuh badan. Maksudnya dalam satu makanan tu semua komplit. Kita ada karbohidrat, kita ada vitamin, kita ada mineral dan kita ada air. Dan semua tu mesti cukup dengan komposisi tubuh badan kita. Nutrien yang diperlukan juga berbeza mengikut usia jantina, tahap kesihatan dan jenis aktiviti. Manakala makanan sihat merujuk kepada pengambilan pelbagai jenis makanan mengikut saranan intervensi pengurusan berat badan 2018. Okey, ini bagi mudahkan masyarakat supaya kita mengamalkan pemakanan secara sihat. Jadi program Pinggan Sihat Malaysia ni dihasilkan oleh KKM adalah sebagai satu infografik untuk kita merancang pengambilan makanan yang seimbang untuk setiap hari. Okey, Pinggan Sihat Malaysia ni menunjukkan jumlah keperluan makanan yang dimakan bagi setiap kumpulan makanan untuk hidangan utama, dan kita dapat tengok nanti dalam rajah Pinggan Sihat Malaysia. Okey, apa dia tujuan pengurusan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat? Ada
ada item-item di bawah ni. Cuba kita tengok yang pertama. Yang pertama adalah untuk tumbuh besaran yang setara. Okey. Tubuh badan yang menerima semua zat makanan yang diperlukan untuk membina tubuh sihat dan kuat. Tubuh badan yang sihat dan kuat membolehkan para remaja membesar mengikut kesesuaian umur mereka. Okey, WHO 2018. Yang kedua, kita nak elakkan daripada masalah obesiti. Masalah obesiti, kegemukan. Berat badan yang berlebihan. Jadi melalui pengurusan diet seimbang ni, remaja dapat faham dan tahu macam mana kaedah nak dapatkan satu sumber makanan yang seimbang bagi mengelakkan masalah obesiti. Yang ketiga, tujuan dia adalah kita nak dapatkan sumber vitamin yang mencukupi. Tujuan dia supaya dengan vitamin yang cukup dalam badan dapat menangkis kita daripada sebarang penyakit dan menjadikan remaja lebih sihat dan kuat. Dan yang keempat, bila kita sihat, kita mempunyai mental yang cerdas. Pengambilan makanan kurang zat boleh mengganggu kecergasan dan juga kecerdasan minda. Pelajar akan mudah lesu kalau kita tidak mempunyai mental yang cerdas. Jika kita mental cerdas, kita dapat belajar dengan mudah dan pembelajaran mendapat diterima dengan baik. Kita dapat berfikir dengan efektif. Kita dah bincang tentang apa dia kepentingan dan juga tujuan kemahiran pengurusan diet seimbang. Sekarang kita nak tengok kemahiran pengurusan diet seimbang dan sihat. Okey. Kita tahu kepentingan pengambilan makanan yang sesuai dengan keperluan diri amat penting. Jadi tabiat makanan dalam kuantiti yang berlebihan boleh membawa kepada masalah obesiti dan seterusnya boleh menyebabkan kita mendapat penyakit. Kalau kita tengok contoh di bawah ni, berikut adalah contoh pengambilan makanan yang sesuai dengan berdasarkan keperluan dan aktiviti harian serta umur bagi remaja, lelaki dan perempuan. Kita tengok di bawah ni, dalam jadual ni. Okey, kita tengok. Di situ ada dua item, iaitu yang pertama remaja, melibatkan lelaki dan juga perempuan. Kemudian kita tengok ada umur 10 hingga 12 tahun. Kemudian umur 3 hingga 15 tahun dan umur 16 hingga 18 tahun. Okey. Kalau kita boleh tengok pada jadual ni ya. Jadual tu menerangkan tentang bilangan kalori ataupun jumlah kalori yang perlu diambil oleh remaja. Okey. Kalau bilangan kalori kita ambil dalam contoh umur 10 hingga 12 tahun, bilangan kalori yang diambil adalah 1690 kalori untuk satu hari ni. Bilangan ni, kuantiti ni tidak cukup untuk pelajar lelaki. Dia boleh menyebabkan pelajar tu kurang aktif. Jadi kekuatan dia ataupun nak bagi pelajar aktif, kalori yang perlu diambil adalah 2420. Okey, 2420. Ni contoh lah. Lagi kita membesar, lagi banyak kalori dia. Kalau kita tengok di sini, tengok pelajar lelaki 2420 untuk umur sampai 12 tahun. Untuk umur sampai 15 tahun, 2760. Dan untuk umur 18 tahun, 16 hingga 18 tahun, 2930. Perempuan pun sama kalau kamu tengok situ. Semakin kita meningkat umur, makin membesar, jumlah kalori yang perlu diambil untuk satu hari juga perlu banyak dalam kuantiti yang banyak supaya kita dapat bergerak dengan aktif, cerdas dan sihat. Okey, seterusnya kita tengok tahap aktiviti. Dalam jadual ni dia beritahu kita iaitu tahap aktiviti dan juga kekerapan bersenam dalam seminggu. Okey, kalau kita kurang aktif maksudnya kita tidak bersenam. Okey, sederhana aktif. Tahap aktiviti jika sederhana aktif maksudnya kekerapan bersenam dalam seminggu cuma 1 hingga 3 kali. Bagi yang aktif, kekerapan dia 3 hingga 4 kali seminggu. Dan bagi orang yang sangat aktif, kekerapan bersenam dalam seminggu adalah 5 hingga 7 kali seminggu.
Okey, tengok di tepi ni, tahukah anda? Terdapat berbagai kaedah pengiraan kalori dalam aplikasi Google Play Store dan Apple Store. Jadi kita hanya perlu masukkan jenis makanan yang diambil ke dalam aplikasi tersebut dan kalori akan dikira. Okey. Hal ini bagi memastikan anda mengambil jumlah kalori yang sepatutnya. Jadi pelajar-pelajar boleh cubalah buka Google Store ataupun Apple Store. Cek tengok di situ. Okey. Type di situ macam mana application yang terdapat dalam tu untuk kita kira kita punya kalori. Okey.